Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi kita dalam pembelajaran RBT tahun 5, masih lagi di unit 3, asas reka bentuk pengaturcaraan. Rujukannya kamu boleh lihat buku teks RBT tahun 5, muka surat 41 hingga 42. Hasil pembelajaran, murid dapat mengenal pasti struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Terlebih dahulu, apa itu algoritma? Algoritma ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan satu tugas. Algoritma ada dua bentuk. Pertama ialah pseudocode. Cara sebutan dia pseudocode. Yang kedua bentuk carta ahli. Apa itu pseudocode? Pseudocode ialah set pernyataan yang menyerupai bahasa aturcara komputer. Pseudocode menceritakan logik aturcara dengan menggunakan bahasa biasa. Pseudocode ni biasa ditulislah dalam bahasa komputer. Dia tak tulis panjang-panjang, dia bahasa yang ringkas. Nanti kita tengok contoh je lagi. Carta alih pula ialah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Carta alih ni kita guna simbol. Cara menulis pseudocode. Pertama, tulis kenyataan mula. Kedua, baca input. Ketiga, proses arahan input. Keempat, papar output. Kelima, tulis kenyataan tamat. Input ini ialah permulaan ataupun permulaan tugas. Proses pula menyatakan langkah-langkah yang perlu ada dalam input itu sehinggalah output. Output ni dah hasil dia. Carta ahli. Kamu perlu tahu simbol dalam carta ahli. Ini simbolnya pertama, iaitu terminal mula atau tamat. Berfungsi sebagai permulaan atau penamat carta ahli. Bermaksud dia akan berada di atas, itu permulaan, dan juga berada di bawah sekali sebagai penamat. Simbol yang kedua, input atau output. Fungsi dia membaca input atau memaparkan output. Simbol yang ketiga ialah proses. Arahan untuk memproses input. Yang keempat ialah simbol untuk syarat. Nama simbol ni syarat. Fungsi dia menguji syarat. Menguji syarat daripada proses yang diterangkan. Akhir sekali, simbol anak panah ini bernama aliran aktiviti. Menunjukkan aliran aktiviti. Biasanya anak panah ini akan menunjuk ke arah bawah. Nanti cikgu tunjukkan contoh sebentar lagi. Kita akan lihat contoh struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Diberi situasi tata cara membuat pinjaman buku. Pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kedua, cari buku. Ketiga, bawa buku dan bawa pergi ke kaunter pinjaman. Keempat, serah buku dan kad perpustakaan. Kelima, semak tarikh pemulangan yang ada pada kad perpustakaan. Yang keenam, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Seterusnya, kita nak tulis situasi tadi dalam bentuk pseudocode. Itu pseudocode cara pinjam buku. Kita tulis perkataan mula. Kemudian, masuk ke dalam perpustakaan. Cikgu ambil daripada sini, masuk. Tapi cikgu ringkaskan lagi. Terringkaskan lagi, masuk ke dalam perpustakaan. Cari buku yang dikehendaki.
Sama nombor 2 cari. Tapi cikgu ringkaskan, cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Di sini tata cara 3, 4, 5 cikgu ringkaskan. Jadi jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika bermaksud kita dah jumpa buku. Dah jumpa buku, maka tamatlah perbuatan jika kita ni. Okey. Sekali keluar dari perpustakaan. Buku dah dapat, dah dipinjam, keluar dari perpustakaan, maka tamat. Okey? Okey. Sebab tu cikgu cakap Sudokot ni bahasa dia ringkas. Daripada situasi yang sebelah kanan, sebelah kiri ni, kita ringkaskan dalam bentuk begini. Baik, kemudian kita nak pindahkan Sudokot tadi, tukar dalam bentuk carta ahli. Okey. Sama juga tulis mula. Tengok sini mula kan. Ni pun mula. Masuk ke perpustakaan. Okey, ambil di sini tadi ni, di Sudokot sebelah kiri ni, tulis masuk ke perpustakaan. Cari buku. Okey, cuma cikgu tak tulis habislah, kita ringkaskan lagi, cari buku. Okey, di sini syarat. Ni simbol syarat kan, jumpa buku yang dikehendaki. Okey, kalau ya, tengok anak panah carta ahli ni. Jumpa. Tengok anak panah ni, pinjam buku di kaunter pinjaman. Okey. Kemudian, tengok anak panah ni, keluar dari perpustakaan. Jumpa buku yang dikehendaki. Kalau tak jumpa, pun sama, keluar dari perpustakaan, maka tamat. Okey. Ni carta ahli bagi struktur kawalan pilihan. Okey. Sekarang kita nak lihat contoh struktur kawalan ulangan dalam algoritma. Okey, tadi pilihan, sekarang ulangan. Okey, situasi dia, Jonis dan rakan-rakan mempunyai latihan di padang sekolah. Murid perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tukar kepada bentuk Sudokot berdasarkan situasi. Pertama, tulis mula. Kedua, tulis beratur di trek larian. Okey, terus ambil beratur di trek larian. Tak perlu ambil yang mula-mula. Sudokot ni bahasa dia ringkas. Berlari mengelilingi trek. Okey, lepas beratur, cikgu suruh dia berlari. Kita tulis berlari perlahan mengelilingi trek. Okay. Selagi belum cukup 3 pusingan. Tamat selagi. Okay. Sekali tamat. Okay. Kenapa selagi belum cukup 3 pusingan? Okay, kita kena ingat ini kawalan ulangan. Jadi syarat dia kena cukup 3 pusingan. Jika dah cukup 3 pusingan, sebab tu kita tulis dekat sini. Tamat selagi. Bermaksud ni dah tamat, dah cukup. Dan tulis tamat sebagai pengakhiran Sudokot. Sekarang kita nak tulis dalam bentuk carta ahli Sudokot tadi. Okey, kita mula. Tulis mula. Okay, beratur di trek larian. Okay, ambil yang kat Sudokot ni, tulis dekat carta ahli, beratur di trek larian. Okay, kemudian ambil yang ni, berlari perlahan mengelilingi trek. Anak panah dia ke bawah. Okey, syarat dia. Syarat dia mesti cukup 3 pusingan. Okay, tulis belum cukup 3 pusingan. Ya. Okey, kalau ya tak cukup lagi, kenalah teruskan larian sampailah cukup 3 pusingan. Okey, sekiranya dah cukup. Okey, dah cukup. Belum cukup 3 pusingan. Tidak, saya dah cukup cikgu. Okey, dah cukup. Tamatkanlah. Okey.
Tugasan, buat latihan pada pautan link Google Form dalam WhatsApp Group tahun 5. Murid boleh rujuk buku teks untuk selesaikan latihan tu. Sekiranya telah siap, sila maklum kepada cikgu sebelum atau pada jam 5.30 petang. Jika ada masalah, sila maklumkan. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.